KPM. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din pada hari ini untuk slot menengah atas, dan mata pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pengajian keusahawanan tingkatan 5, dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik, terutama sekali untuk murid-murid yang mungkin bercita-cita ingin menjadi seorang ahli perniagaan ataupun seorang usahawan. Tapi sebelum itu, kita berkenalan dulu dengan guru kita. Saksikan profil guru. Baik, kita dah berkenalan dengan guru kita. Tapi sebelum itu, kita nak kenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Kita dibantu oleh Cikgu Lee Seng Kiat dari SK Pendidikan Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu, selamat datang. Dan bersama dengan saya sekarang ini, Cikgu Muhammad Hafiz dari Sekolah Menengah Teknik Bukit Piatu Melaka. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Cikgu, saya hari ini bersemangat sebenarnya nak mempelajari berkenaan dengan apa Cikgu hari ini pengajian keusahawanan ni sebab saya pasti sekarang ini ramai sangat murid-murid di luar sana memasang impian nak jadi ahli perniagaan, usahawan kan Cikgu. Dan topik kita pada hari ini rancangan perniagaan Cikgu. Ya, rancangan perniagaan berasaskan produk. Apa yang kita boleh pelajari secara mendalam hari ini Cikgu untuk topik ni? Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan tentang bagaimana kita membuat ataupun melaksanakan, mengadakan, mewujudkan rancangan perniagaan berasaskan produk bagi kita memulakan perniagaan atau kita nak memajukan perniagaan kita. Baik, saya dah bersedia, murid-murid pun dah bersedia. Apa je Cikgu? Apa je yang akan kita ketahui untuk rancangan perniagaan pada hari ini? Silakan Cikgu. Okey. Pertama sekali kita perlu tahu tentang rancangan perniagaan ataupun dinamakan tentang definisi. Definisi. Okey, sebelum itu inilah rujukan kita tentang yang mana dia terdapat dalam pengajian keusahawanan buku teks tingkatan 5 yang mana kita dapatkan daripada sumber dokumen standard kurikulum dan pentadsiran di SKP. Inilah sebagai rujukan pentinglah buat guru-guru dan murid-murid dalam kita mendalami pengajian keusahawanan. Okey. Jadi bagi pengenalan rancangan perniagaan, yang mana definisi rancangan perniagaan, murid-murid kena ingat dan kita sebagai usahawan juga kenalah tahu tentang maksud ataupun definisi, iaitu suatu dokumen bertulis yang disediakan oleh usahawan untuk menggambarkan perancangan segala program, aktiviti dan langkah bagi memulakan perniagaan dan usaha memajukannya. Jadi ada 2 ataupun 3 ayat penting, iaitu tentang dokumen bertulis untuk gambarkan perancangan segala program atau aktiviti dan langkah, dan yang ketiga bagi mulakan perniagaan atau untuk memajukannya. Jadi definisi itu kena ingatlah. Din boleh ingat Din? Yang saya ingat dari Cikgu, suatu dokumen bertulis. Okey. Jadi untuk gambarkan perancangan perniagaan ataupun aktiviti perniagaan, dan yang ketiga bagi mulakan perniagaan atau memajukannya. Okey. Seterusnya tujuan penyediaan rancangan perniagaan ada 6. Okey, ada 6 tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Yang pertama, garis panduan hala tuju. Mana nanti kata tentang hala tuju perniagaan tu ke mana arahnya, matlamatnya. Sudah pastilah dikatakan tadi dokumen bertulis. Maknanya adalah dalam rancangan perniagaan tu hala tuju perniagaan, tu yang pertama. Yang kedua, rujukan melalui pelaksanaan aktiviti, maknanya dari sudut prosesnya ataupun gambaran daripada organisasinya, kemudian tentang pemasarannya, dan akhir sekali tentang kewangan yang penting untuk usahawan nampak gambaran keseluruhan perniagaan. Kemudian yang ketiga, rujukan dalam mengagihkan sumber, yang mana sumber itu pun bahan mentah lah,
Dan kalau dari situ kita membincangkan tentang produk, yang mana rancangan perniagaan itu berdasarkan produk, mana sumber-sumber bahan mentah yang perlu kita dapat peroleh daripada mana, pembekalnya daripada mana, kan. Jadi inilah antara perkara penting untuk penyediaan rancangan perniagaan. Kemudian yang keempat adalah alat mengukur kecekapan dan keberkesanan untuk memastikanlah setiap rancangan yang kita buat itu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Itu antara perkara yang keempat tentang tujuan rancangan perniagaan disediakan. Kemudian yang kelima, alat kawalan dan mengukur dan membandingkan pencapaian perniagaan. Sebab dalam rancangan perniagaan ini kita akan ada analisis pasaran. Bila analisis pasaran itu kita akan melihat pesaing-pesaing kita, pemimpin-pemimpin industri yang bersama dengan kita. Dekat situlah kita akan jadikan bahan ataupun alat pengukur untuk memastikan perniagaan kita itu sama ada meningkat ataupun dalam keadaan menjadikan atau memastikan pemimpin industri itu sebagai role model ataupun mengikuti pesaing-pesaing yang ada. Dan yang terakhir adalah dokumen sokongan. Inilah yang perkara utamalah dalam penyediaan rancangan perniagaan, iaitu memohon pembiayaan. Sama ada kalau mula perniagaan perlukan modal tambahan, ataupun nak memajukan perniagaan atau nak membesarkan perniagaan untuk mendapatkan modal tambahan juga untuk mengembangkan perniagaan. Okey, seterusnya adalah berkaitan tentang kepentingan penyediaan rancangan perniagaan kepada 6 pihak. Ini antara 6 pihak ni kena ingatlah, kan, supaya dapat murid ingat tentang soalan-soalan yang boleh dikeluarkan berkaitan tentang pihak yang terbabit dalam penyediaan rancangan perniagaan untuk memastikan rancangan perniagaan itu dimanfaatkan ataupun dapat diperolehkan kefahaman daripada rancangan perniagaan itu sendiri. Ada 6, iaitu usahawan, pembiaya kewangan, kemudian bakal pelabur atau pekongsi, pembekal atau pemiutang, yang kelima pelanggan dan yang keenam pekerja. Dikata semua pihak ini perlu mengetahui rancangan perniagaan untuk mendapatkanlah manfaat daripada perniagaan yang dijalankan atau perniagaan yang akan dijalankan. Okey, kalau kita lihat usahawan pertama, iaitulah dapatnya bertindak sebagai satu alat strategik utama dalam menajui perniagaan yang bakal ditubuhkan oleh usahawan. Kemudian yang kedua, panduan kepada usahawan bagi mencapai matlamat dan hala tuju. Kemudian pembiaya kewangan pula, inilah yang pentinglah untuk kita hantar kepada pihak-pihak terbabit untuk meyakinkan pembiaya kewangan seperti agensi kerajaan dan institusi kewangan untuk membiayai projek yang telah dirancang. Kemudian yang kedua, laporan berkenaan dengan jangkaan keuntungan pada masa hadapan dan penyata kewangan disediakan turut membantu untuk menunjukkan daya maju projek perniagaan tersebut. Kemudian ada pun yang lain, bakal pelabur atau pekongsi memberi keyakinan kepada pelabur, kan? Kemudian menunjukkan perniagaan berdaya maju dan berkemampuan dalam mengendalikan perniagaan. Manakala pembekal pula dapat juga memberikan keyakinanlah kepada pembekal untuk memberikan kredit ataupun hutang atau pembekalan bahan mentah secara terus. Maknanya kata ada keyakinan. Kemudian yang pelanggan dapat menyampaikan maklumat tentang nilai produk yang ditawarkan kepada bakal pelanggan dan menarik minat kepada pelanggan untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir kepada pekerja, yang mana pekerja pun perlulah mengetahui tentang rancangan perniagaan organisasi tersebut, tentang bagaimana perjalanan ataupun operasi supaya menjadi alat komunikasi penting dalam mencapai objektif perniagaan. Okey, itulah tentang kepentingan penyediaan rancangan perniagaan. Baik, Cikgu Hafiz, terima kasih. Kita nampaknya dah mengetahui definisi rancangan perniagaan. Tadi Cikgu Hafiz pun ada kongsikan tujuan dan kemudian kepentingan penyediaan rancangan perniagaan. Jadi murid-murid mungkin dah jelas serba sedikit. Kita sambung selepas ini. Terus saksikan Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Ya, ini merupakan slot menengah atas bersama dengan hos anda, saya Din. Dan untuk mata pelajaran pada hari ini ialah pengajian keusahawanan tingkatan 5. Dan topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik, perancangan perniagaan. Rancangan perniagaan yang saya tahu ada dalam 8 komponen, cikgu. Apa komponen-komponennya tu, Cikgu Hafiz? Okey, ada 8 komponen yang murid-murid ataupun sebagai usahawan tahu tentang kandungan yang perlu disediakan. Iaitu formatnya adalah 8 yang disebutkan tadi, iaitu yang pertama ringkasan eksekutif, latar belakang, analisis pasaran, rancangan organisasi, pengeluaran, rancangan pemasaran, rancangan kewangan dan lampiran dokumen. Ini ada 8. Okey. Jadi saya terangkan terus berkaitan tentang ringkasan eksekutif yang pertama. Walaupun di pertama tapi sebenarnya dibuat kemudian. Okey. Tetapi perlulah kita letakkan dahulu supaya kita nampak gambaran bahawa tentang ringkasan eksekutif ni ada 6 kandungan yang perlu ditulis ataupun 6 perkara yang perlu ada dalam ringkasan eksekutif tu. Okey, yang paling mudah kita kata ringkasan ataupun rumusan bagi keseluruhan rancangan perniagaan. Iaitu yang pertama, saya ringkaskan TDP CKK. Ada 6 ciri ataupun 6 perkara yang perlu diterangkan oleh usahawan. Yang pertama tentang tujuan. Okey, kemudian yang kedua definisi, ketiga pandangan menyeluruh, kemudian ciri-ciri, yang kelima keperluan kewangan dan kadar pertumbuhan. Okey, saya terangkan secara kasar dahulu sebab yang pertama sekali kita akan buat apa dia? Ialah tentang perkara yang kedua, iaitu latar belakang yang mudah kan yang kita kena sediakan, iaitu pertama nama perniagaan, yang kedua lokasi, ketiga jenis perniagaan dan yang keempat pemilik. Mudah saja. Dan saya ringkaskan Nalojepa. Kan Nalojepa. Nah tu nama kan nama perniagaan. Mungkin Din ada rasa niat berniaga? Ada, cikgu. Rasa-rasa apa nak cipta nama perniagaan tu? Ada nama Din. Din, saya nak pakai Din Dinosaur Enterprise. Dinosaur Menjual anak-anak Enterprise. patung dan permainan. Okey, tu berkaitan tentang produk lah tu. Okey, ada kaitan. Maknanya kita gunakan nama, dia ada kaitan bila kata nama perniagaan tu, ada kaitan tentang borang pendaftaran perniagaan yang kita kena daftar di dalam ataupun di SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Yang mana kita kena tengok nama-nama yang boleh didaftarkan, barulah kita boleh tulis dalam rancangan perniagaan ini. Okey. Kemudian lokasi. Kan? Lokasi, dia nak agak lokasi di mana? Saya rasa lokasi di bandar utama lah, cikgu. Bandar utama Petaling Jaya Selangor. Okey, bandar utama Petaling Jaya. Maknanya kita dapat gambaran bandar utama tu Petaling Jaya ada satu kawasan memang ramai ataupun padat dengan taman-taman ataupun premis-premis perniagaan. Okey, jenis perniagaan, Din dah sebut tadi tentang produk apa tadi? Menjual alat permainan. Alat permainan. Okey, alat-alat permainan. Maknanya alat permainan adalah satu kata produk yang dimenjual sahaja. Tapi yang kita nak buat ini adalah menghasilkan sesuatu. Okey. Kemudian yang keempat, pemilik. Maknanya kita kena tulislah biodata pemilik, sama ada daripada segi nama dia, latar belakang, maknanya dari sudut identiti diri lah, tempat tinggal, kata tentang kursus-kursus yang pernah dihadiri kan, ataupun tahap pendidikan ataupun pengalaman-pengalaman yang usahawan tersebut ada. Okey, itu yang kedua. Jadi yang ketiga, ini contohlah kan, latar belakang. Di mana boleh kita tengok dalam buku teks kan, pengajian usahawanan tingkatan 5 yang boleh kita lihat pada muka surat 198. Din pun boleh tengok. Kan 198. Okey. Tu latar belakang. Yang ada nama perniagaan Fresh and Made Enterprise. Okey, lokasinya di nombor 100A Jalan SP Taman Sarjana Puchong. Ini contohlah sebenarnya. Okey. Kemudian maklumat perhubungan, kita ada nombor telefon. Okey, adanya telefon pejabat. Dan sekarang ni mudah adalah tentang email. Kan? Email itu dah satu kewajipan dah. Dan sekarang untuk kita berhubung antara satu sama lain. Kemudian jenis perniagaan. Perniagaan kalau kita lihat tadi, dia pun sebut enterprise. Bila sebut enterprise itu biasanya merujuk kepada milikan tunggal. Okey.
Kemudian seterusnya bidang perniagaan. Kalau contoh yang ada dalam buku teks tentang pengeluar dan pemasar produk minuman. Okey, pemiliknya makna usahawan itu sendirilah. Dan yang 100% itu merujuk kepada keseluruhannya didahulukan tunggal. Kalau dia perkongsi, adanya nama perkongsi. Okey. Kemudian biodata pemilik, itu alamat kediaman, kelulusan akademik dan pengalaman. Okey. Itu adalah tentang contoh latar belakang yang mana usahawan perlu sediakan dalam rancangan perniagaan. Okey, seterusnya perkara yang ketiga ialah tentang analisis pasaran. Analisis pasaran inilah yang penting sebelum kita nak meneroka sesuatu perniagaan. Pentingnya ilmu ini untuk kita lihat. Yang pertama yang perlu ada dalam analisis pasaran iaitulah tentang pertama persaingan. Okey, yang mana saya ringkaskan 3P dan TIN Pro H. Mana kata 3P itu merujuk persaingan, pesaing utama dan pemimpin industri. Kemudian TIN itu merujuk tingkat jualan. Kemudian Pro, produk tandingan. Dan yang keenam, harga. Supaya kita dapat produk yang kita nak jual itu bersesuaian ataupun kita nak melihat kekuatan maupun kelemahan syarikat ataupun perniagaan yang kita ada. Okey, ini contoh. Yang boleh dia pun rujuk surat 201 yang mana kita nyatakan tahap persaingan dalam bidang pengeluaran produk minuman masih rendah. Produk minuman apa yang disebabkan oleh industri ini lebih memberikan tumpuan terhadap minuman bikarbonat. Sebab disebutkan tadi adalah minuman jus. Itu antaralah peluang yang ditulis dalam kertas kerja ini ataupun rancangan perniagaan ini. Kerana pengeluaran dan pemasaran minuman jus buah-buahan belum diterokai sepenuhnya. Ini antaralah sebagai ayat yang mudah untuk kita tulis dalam rancangan perniagaan. Hal tersebut disebabkan oleh budaya makan buah-buahan secara mentah dan bukannya dalam bentuk jus masih menjadi amalan bagi kebanyakan masyarakat. Namun begitu, trend pengambilan buah-buahan dalam bentuk minuman jus telah meningkat pada masa ini. Inilah antara yang kita ceritakan sebagai orang kata pendahuluan dalam persaingan dalam analisis pasaran. Okey, kemudian kita tulis tentang pesaing utama. Pesaing utama ini merujuk kepada pesaing yang ada sekeliling lokasi sedia ada ataupun dalam pasaran yang luaslah, dan sama ada di media massa ataupun menjadi bualan orang kata masyarakat tentang minuman yang menjadi kebiasaan kita. Dan suka minum air apa? Saya suka minum jus juga, cikgu. Kadang-kadang kopi pun dia juga, cikgu. Kalau jus, buah apa? Jus, tembikai, apple. Okey. Jadi buah-buahan itulah kan yang menjadi sebagai kita punya analisis. Okay. Adakah buah-buahan itu sesuai dari sumbernya, bahan mentahnya mudah diperoleh, kemudian prosesnya, situlah sebagai kita buat kajian ataupun analisis yang hendak kita buat. Yang mana kita lihat pesaing perniagaan ini dapat dikenal pasti melalui persaingan langsung yang terdiri daripada pengeluar minuman jus buah-buahan dan pesaing tak langsung yang terdiri daripada pengeluar minuman kordial dan berkarbonat. Okey, jadi ada dua analisis tentang pesaing langsung iaitu jus buah-buahan dan pesaing tak langsung kordial dan karbonat. Jadi inilah antara yang perlu kita nyatakan dalam analisis pasaran. Mungkin kita boleh nyatakanlah kalau jus buah-buahan mungkin kita letak syarikat A. Kan? Kalau jus buah-buahan yang kedua syarikat B. Begitu juga dengan kordial dan bikarbonat, dan kita nyatakan apa nama-nama yang ada di dalam pesaing-pesaing yang kita ada. Okey, seterusnya adalah tentang pemimpin industri. Masuk pemimpin industri ini dia merupakan satu contoh yang kita hendak ikut ataupun produknya menjadi model untuk kita, bukanlah kata tiru, tapi kita mengikuti cara persembahan dia, kan, botolnya, labelnya ataupun harganya, kan, supaya kita tidaklah terlampau tinggi harganya dan tidak terlampau rendah harga yang kita ingin jual. Okey, yang mana kita lihat kalau kita tadi diceritakan ataupun digambarkan analisis pasaran tadi,
yang mana usahawan ingin menjual minuman jus buah-buahan. Okey, jadi pemimpin industri yang terlibat sebagai pesaing langsung dalam pengeluaran minuman jus adalah jus buah-buahan segar. Mana kata kita boleh tengoklah kat pasar macam-macam jenama ada. Tapi kalau kita lihat dalam dokumen yang asal, kita tulislah syarikat yang sebenar. Supaya kita dapat rujukan kita dan produk yang sebenar. Okey. Tapi dalam kita lihat sebagai gambarannya, supaya kita dapat melihat contoh yang ada dalam buku teks, kan disebutkan buah-buahan segar. Mungkin disebut fresh orange, kan mungkin ada disebutnya tentang lychee. Okey. Kemudian seterusnya tentang analisis pasaran, iaitu tentang perniagaan yang akan dijalankan mempunyai masa depan yang cerah. Itu muka surat 201 lagi itu, kan, yang mana kita lihat pengurusan itu penting, yang mana memanfaatkan peluang yang wujud dan berusaha untuk mengelakkan ancaman di persekitaran. Kekuatan syarikat ialah bersifat tempatan. Maknanya syarikat tersebut masih dari sudut lokasi yang dekat. Masih kawasan yang sekitar lah. Tidaklah sampai ke negeri yang lain ataupun ke luar negara. Maknanya bermula dengan skala kecil. Dalam kawasan sekitar. Kemudian perniagaan akan menggunakan bahan mentah utama tempatan seperti buah mangga, nenas, kasturi dan durian Belanda. Dia minat buah mangga. Buah mangga sedap je kalau buat jus. Kan? Sejuk-sejuk kan. Ya, betul. Okey, kemudian kita lihat pula tentang kelemahan. Okey, kelemahan. Yang mana kelemahan syarikat seperti kawalan sumber bahan mentah dan modal serta produk yang belum dikenali ramai perlu diatasi dengan segera melalui penyumburan luar dan promosi media sosial yang agresif. Itulah antara perkara yang perlu usahawan nyatakan dalam rancangan perniagaan berkaitan tentang kekuatan, kelemahan dan apa peluang yang boleh dimanfaatkan. Waktu dan terutamanya waktu sekarang inilah kita lihat tentang media sosial. Sebab itu kita lihat ramai yang mengiklankan perniagaannya dalam IG, kan, TikTok, kan, macam-macam lah, aplikasi yang digunakan. Okey, seterusnya tentang tingkat jualan, produk tandingan dan harga. Di sinilah usahawan perlu boleh kata menganggarkan ataupun menjangkakan ataupun dia mewujudkan satu nilai yang bersesuaian bersesuaian dengan kemampuan syarikat. Kan, nanti kata dengan pekerjanya, kan, dengan modal yang ada. Jadi itulah sebagai gambaran apa yang hendak ditulis dalam tingkat jualan ini. Yang pertama mungkin harian itu mungkin kita boleh tulis 500 sebenarnya tu 500 botol, kan, ataupun 250 botol, kan, di mana sasarannya adalah jumlah sasaran adalah 800 botol harian. Mana dikata mungkin botol tu besar dia, kan, 500 ml ataupun 200 ml, kan, itu pun antara penilaian yang perlu difikirkan oleh seorang usahawan berdasarkan pesaing-pesaing yang ada, kan. Kemudian yang mana dalam bentuk bulanan, kan, mana dikata kita darablah hari ataupun bilangan hari yang bekerja yang boleh dinyatakan. Kemudian jualan langsung di sini ditulisnya tentang pengguna akhir, kan, dan akhir sekali ditulis jumlah sasaran yang secara keseluruhan. Okey, dan yang akhir sekali bawah sana adalah tentang tahunan. Okey, dalam unit bilangan, kemudian dalam RM hargalah yang bersesuaian tentang nilai sebotol yang ditulis. Kalau dalam buku teks ini terlihat nilai harga runcit satu botol itu adalah RM1.70 sebotol. Okey, manakala pengguna akhir adalah RM2 sebotol. Itulah antara penetapan harga secara kasar yang boleh ditunjukkan dalam rancangan perniagaan. Okey, ini contohlah analisis pasaran dalam buku teks yang boleh murid-murid kata rangka draft untuk analisis pasaran. Okey, seterusnya tentang rancangan organisasi. Okey, rancangan organisasi, inilah yang letaknya tentang adanya matlamat. Kalau dalam buku teks dia boleh tengok muka surat 203. Okey, yang perlu ada matlamat dan strategi organisasi. Maksudnya matlamat dia apa? Mana membina jenama yang kukuh dan boleh dipercayai dalam pengeluaran dan pemasaran air minuman jus buah-buahan
segar dan halal di kawasan. Kita lihat situ ada kawasan Lembah Kelang dan kawasan terpilih Negeri Selangor, liputan Kuala Lumpur, Puchong, Seri Kembangan, Putra, Permai, Cyberjaya dan Putrajaya. Maknanya kita spesifikasikan lokasi yang khusus supaya mudah pasaran hendak dibuat. Kemudian yang kedua tentang strategi. Apa strategi dia? Melaksanakan pengeluaran produk segar dan halal untuk memuaskan hati pelanggan dan membina hubungan baik antara pekerja dengan pelanggan. Itu antaralah struktur rancangan organisasi pula adalah tentang keadaan kedudukan disebutkan dalam buku teks kan, supaya ada rantaian hubungan mengikut fungsi kerja. Dalam operasi perniagaan, fungsi kerja yang terlibat merangkumi pengurusan organisasi, pengeluaran, pemasaran dan kewangan. Fungsi kerja tersebut membentuk jawatan yang diwujudkan dalam perniagaan. Maknanya kalau Din sebagai pemilik, agak Din sebagai jawatan apa? Saya pemilik. Pengurus syarikat Nasib. Ya, betul. Betul Nasib. Kan, betul. Jadi itulah. Ya, maknanya organisasinya adalah pengurus syarikat ataupun pengurus yang boleh kita letak pengurus besar lah kan, ataupun pengurus saja pun dah betul dah. Okey, mana organisasi lah antara yang mana yang ketiga tu, carta organisasi kan, yang murid-murid ataupun sebagai usahawan kena rangkakan carta organisasi. Okey, kemudian yang keempat, perjawatan dalam organisasi. Jawatan-jawatan yang perlu ada, mungkin kata tadi pengurus kan, kemudian kalau dalam pengeluaran adanya penyelia pengeluaran, ada penyelia pemasaran dan adanya kerani kewangan. Mungkin sebab kita punya perniagaan kita masih kecil, tak adalah sampai pengurus ramai kan. Mungkin yang seoranglah pengurus, yang lain penyelia-penyelia kan. Mungkin pada masa akan datang bila perniagaan dah besar, mungkin pengurus besar, dia jadi pengurus besar, kemudian adanya pengurus pengeluaran, ada pengurus pemasaran dan adanya pengurus kewangan. Itu yang menunjuk kepada perjawatan dalam organisasi. Kemudian yang kelima adalah peralatan pejabat. Inilah rancangan organisasi pun kena senaraikan. Apa peralatan pejabat yang perlu ada dalam sesebuah perniagaan. Takkan kita nak botolkan air saja tapi tak adanya urusan invoice kan, ataupun surat menyurat. Mestilah ada meja paling kurang lah kan. Ada yang kena disediakan dalam rancangan perniagaan ataupun perniagaan yang dak dijalankan. Okey, peralatan pejabat sebagai contohnya meja, kerusi, boleh rujuk Musrat 205. Okey, papan notis, papan carta, rak fail, kan, alat tulis dan mungkin boleh sediakan komputer kan, ataupun sekarang laptop lah mudah. Okey, dan yang terakhir perbelanjaan organisasi. Okey, perbelanjaan organisasi inilah antara cabaran. Perlulah kita cari harga-harga yang berkaitan, contohnya nilai meja kan, ataupun harga papan kenyataan ataupun harga sewa kan. Jadi kalau mula perniagaan takkanlah kita nak beli sebuah kedai kan, kita mula dengan sewa kan, sewa kedai, kemudian adanya nilai cukai kan, insurans perniagaan, adanya deposit utility. Itulah antara maklumat yang kita kena sediakan. Kalau mudahnya dalam buku teks kita dah rangka dah jadual yang boleh murid-murid buat, ataupun sebagai usahawan boleh mengambil contoh rancangan perniagaan ini ataupun penyata perbelanjaan yang disediakan. Okey, terus kepada contoh termasuk gaji. Pun gaji juga kan kita kena kira juga kan, sebab dia ada belanja dalam organisasi. Okey, contohnya sampai tahap kita tahu sebab kita ada akta kan kerja kan, mana dikata tentang KWSP, perkeso, semua tu dia ambil kira dan supaya kita dapat tulis dalam rancangan organisasi. Okey, jadi itulah perkara yang perlu disediakan kan, yang dalam rancangan organisasi, kemudian rancangan analisis pasaran. Jadi ingat yang pertama tadi, yang kedua tadi apa dia? Din? Latar belakang. Latar belakang. Yang tiga, analisis pasaran. Analisis pasaran. Yang keempat, rancangan organisasi. Rancangan organisasi. Ya, kompleks juga Cikgu bukan senang-senang kita nak membuka satu perniagaan, nak menjadi seorang usahawan. Ada banyak lagi yang boleh kita pelajari. Nantikan selepas ini dalam Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Hai murid-murid, teruskan bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Hafiz untuk slot pada hari ini, slot menengah atas dan mata pelajaran ialah pengajian keusahawanan tingkatan 5. Dan topik kita pada hari ini ialah rancangan perniagaan. Ada 8 komponen dalam rancangan perniagaan tu dan kita serahkan kepada Cikgu Hafiz untuk terangkan lagi. Kita nak belajar lagi apa lagi komponen dalam rancangan perniagaan ni. Silakan Cikgu Hafiz. Okey. Kita sekarang terus kepada 567. Saya gunakan kemudian 567 supaya murid ingat. Okey, 2 3 4 5 6 7. Iaitu yang kelima adalah rancangan pengeluaran. Okey, rancangan pengeluaran memang berkaitanlah tentang operasi ataupun penghasilan sesuatu produk. Iaitu yang pertama yang perlu ada diterangkan ataupun dinyatakan dalam rancangan pengeluaran adalah pertama produk, yang kedua proses pengeluaran, kemudian operasi pengeluaran, lokasi pengeluaran, bahan mentah, tenaga kerja dan yang akhir dalam rancangan pengeluaran adalah perbelanjaan rancangan pengeluaran. Okey, kita boleh saksikan ataupun lihat contoh yang ada dalam buku teks pada muka surat 207. Okey, 207 yang mana berkaitan tentang produk. Okey, produk yang perlu dinyatakanlah berkaitan tentang minuman jus buah-buahan. Mungkin dalam bentuk poin boleh dinyatakan jus buah-buahan. Kemudian jenama. Kita kata jenama kalau disebut dalam buku teks fresh tears kan. Kemudian dalam botol bersaiz 400 ml. Mereka kata kan murid ataupun usahawan menyatakanlah secara terperinci produk yang hendak dijual. Kemudian proses pengeluaran yang mana usahawan kenalah meletakkan iaitu peringkat awal perniagaan iaitu tentang bahan mentah. Kita guna carta alir. Kan, carta alir ini bersatu kemahiran murid dan usahawan untuk melihat kata langkah-langkah kan, daripada pertama penerimaan bahan mentah, kemudian bahan mentah disimpan sebelum diproses, kemudian menyediakan dan bersihkan bahan mentah kan, kemudian menyediakan bahan pengeluaran lain, membotolkan jus, melabelkan botol jus dan yang terakhir disimpan sebelum diedarkan. Itu tentang proses pengeluaran. Kemudian yang ketiga adalah operasi pengeluaran. Operasi kerja-kerja secara terperinci. Yang pertama tentang pembersihan dan pencucian buah, kan, pemotongan buah, pengadunan dan kerja masak dan pembotolan dan pembukusan. Itu ada 4 dalam proses menghasilkan jus buah-buahan. Kemudian operasi pengeluaran pula. Ini berkaitan tentang kilang ataupun industri kecil sederhana ini boleh dikategorikan untuk berapa bilangan hari yang hendak dilaksanakan. Kalau kita lihat contoh di sini 6 hari, bermula hari Isnin hingga hari Sabtu. Kan, hari Ahad dan cuti umum tutup. Maka kita kena nyatakanlah tulis tentang hari dan tempoh masa bekerja yang perlu dinyatakan dalam operasi pengeluaran. Dan mungkin kita lihat dalam contoh ini kan nyatakan jangkaan operasi pengeluaran. Kerja-kerja awal pastilah kan sampai tahap kita letak ubah suai premis kedai sebab kita belum mula lagi. Dan pembelian peralatan, pembelian bahan mentah, okey itu yang awal dilaksanakan. Kemudian yang kedua barulah mula operasi pengeluaran. Siap kita ada letakkan tarikh kan untuk memudahkan rancangan dilaksanakan perniagaan tersebut. Kemudian lokasi pengeluaran, mana dikata kita nyatakanlah ataupun ambil alamat dan kita sekarang ni senang. Boleh kita search ke internet kan, lokasi yang ada yang bersesuaian untuk kita letakkan dalam rancangan pengeluaran ini ataupun lokasi pengeluaran yang hendak kita jalankan. Okey, seterusnya bahan mentah. Bahan mentah kita senaraikan. Okey, buah mangga, berapa bilangan dia, buah nenas kan, mungkin buat permulaan mungkin kita ambil 3 jenis saja. Mangga, nenas, limau kasturi. Mana lagi Den suka? Nenas ke limau kasturi, mangga? Mangga cikgu. Mangga juga. Saya suka mangga. Jadi mangga, maknanya kalau kita rasa mangga itu satu tarikan pelanggan, maknanya kita belilah lebih buah mangga itu. Kita nyatakan banyak buah mangga. Okey, kemudian tenaga kerja. Berapa bilangan pekerja yang boleh melaksanakan kerja-kerja yang ada ini? Kalau lihat contoh 3 orang. Okey, penyelia pengeluaran, kemudian pekerja operator 2 orang. Dan kita memerlukan mesin jugalah
kan, maknanya kata tentang keperluan dalam melaksanakan pengeluaran penghasilan produk minuman jus ini. Okey, dan yang terakhir adalah rancangan pengeluaran, perbelanjaan rancangan pengeluaran. Tu kita nyatakan peralatan pemprosesan, maknanya kata mesin pemotong, mesin pengisar, mesin pemanas. Okey, kita senaraikan dan harganya. Maknanya kata harganya awal lah kan, maknanya bayarannya sampai bukanlah setiap bulan kita beli mesin kan. Maknanya kata setiap bulan yang pertama, kemudian adanya peti sejuk. Tu antara kita kena senaraikanlah aset. Kemudian bahan mentah langsung, tu buah-buahan tadi. Kemudian botol pun kena, tu kita nyatakan berapa bilangan botol diperlukan, kotak pembungkus dan termasuk juga gaji. Mereka kata tadi gaji dekat organisasi. Ini adalah gaji yang berkaitan tentang pekerja pengeluaran ataupun namakannya buruh langsung ataupun pekerja langsung dalam pengeluaran produk. Dan ada yang tidak langsung, maksudnya merujuk kepada penyelia ataupun pengurus bahagian pengeluaran. Okey, jangan lupa dia termasuk juga elektrik dan air. Walaupun pejabat ada elektrik dan air, maknanya dekat rancangan pengeluaran pun perlu ada elektrik dan air untuk menghasilkan sesuatu produk, kan. Okey, seterusnya kita masuk kepada rancangan pemasaran. Rancangan pemasaran kita kena ada sasaran jualan, produk, strategi harga, agihan, promosi dan perbelanjaan rancangan pemasaran. Okey, SPS, apps. Saya ringkaskan supaya kita ingat. SPS, sasaran, produk, strategi harga, kemudian agihan, promosi dan perbelanjaan rancangan pemasaran. Okey, yang mana sasaran jualan kita lihat dalam muka surat 211. Okey, ada jumpa? Okey, jumpa cikgu. Okey, yang mana dinyatakan tentang ramalan jualan. Dalam seunit yang mana ramalan jualan sebulan. Okey, 13,200 botol. Walaupun banyak tapi jualan dia tak adalah sampai 13,000 kan. Dia kata mungkin kurang daripada itu 600 botol contohnya, dan sebulan lebih kurang. Okey, itu ada tambahan yang awal yang mana kita dah bentuk nilai RM kan, yang mana RM1.70 dan untuk sebagai peruncit, kemudian pengguna akhir RM2 kan. Maka kita gunakanlah ilmu matematik itu. Kalau guna Excel mudah kan, kita boleh calculationkan dia ataupun boleh tambahkan dia nilai, dapat total, maka dapatlah jumlah ramalan jualan tahunan setahun sebanyak 230,000 contohnya lah kan. Maknanya dia kata setahun. Okey, dia bermula daripada sebulan. Sama ada dalam nilai unit dan nilai RM. Okey, kemudian sasaran pasaran pula. Sasaran pasaran merujuk kepada siapa peruncit kan, mungkin kedai-kedai lah kan, ataupun kita tuliskan lokasi juga dan supaya mudah kita nyatakan tentang sasaran peniaga-peniaga untuk kita jual. Yang mana peruncit ini yang menjuallah produk kita. Yang terakhir adalah pengguna akhir yang mana terdiri daripada pelanggan tanpa sempadan, maknanya kata kita jual produk kita melalui secara dalam talian. Okey, bilangan pesaing kita nyatakan juga ada berapa bilangan pesaing, kemudian saiz pasaran, itulah jumlah keseluruhan saiz pasaran yang meliputi lokasi setempat. Okey, kita lihat contoh muka 212. Ini antara contohlah. Sebenarnya anggaran sebenarnya kan, sebagai menggambarkan kita menguasai ataupun cuba memasuki saiz pasaran yang ada pada kawasan tersebut. Okey, kemudian share pasaran, ini pun ada kemahiran pengiraan, kemudian produk, okey, bentuk ataupun bungkusan ataupun botol, termasuklah label kan. Dan sebenarnya dalam pengeluaran ini kita lihat ini pemasaran, pentingnya kemahiran penggunaan, itulah penggunaan penggunaan media sosial. Kan. Ini kan pemasaran kan, menggunakan media sosial pun salah satu kemudahan untuk peniaga-peniaga, usahawan manfaatkan untuk memasarkan produk. Okey, dan yang terakhir kita lihat tentang perbelanjaan rancangan pemasaran, yang mana termasuklah belanja promosi, okey, belanja promosi dekat iklan Facebook, Instagram kan, ataupun termasuk juga belanja pengangkutan
petrol, bayar ansuran, kereta, kan. Kalau kita menggunakan kenderaan lah, pastinya kita kena adakan kenderaan untuk memasarkan produk yang kita ada. Okey, dan yang ketujuh adalah rancangan kewangan. Okey, inilah antara yang terakhir untuk memastikan kita tahu tentang kos projek secara keseluruhan. Okey, daripada pembelanjaan daripada organisasi, pembelanjaan daripada pengeluaran, pemasaran, dan yang terakhir kita gabungkan, tambahkan, maka dapatlah kos projek. Okey, kemudian sumber pembiayaan, maknanya kita perlunya menyediakan modal yang di mana kita anggarkan, terlihat pada buku teks kita ini, rancangan perniagaan yang ada ini RM54,000. Maknanya kita kena ada berapa ribu? RM50,000 jugalah kan. Dan agak-agak kita ada, Din. Kena pinjam. Kena pinjam juga kan. Pinjam pun nanti kata paling kurang pun mungkin kita pinjam separuh ataupun lebih daripada separuh, mungkin RM30,000 kita pinjam. Jadi bila mana adanya sumber pembiayaan ini, kita menjangkakan dan kita akan ajukanlah bila dah lengkap nanti, kita ajukanlah ke pihak-pihak tertentu, bank ke ataupun MARA ke, sekarang banyak kan, Tekun ke, kan, yang boleh kita mohon pembiayaan untuk membantu proses penghasilan ataupun perniagaan yang dah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, penyata belanjawan tunai. Ini pun ialah tentang gambaran kasar ataupun contoh untuk kita sediakan supaya memudahkan pihak pembiaya ataupun pihak-pihak tertentu untuk memastikan belanja-belanja yang dikeluarkan itu bersesuaian ataupun tidak. Memang adanya kena logik jugalah kan. Nanti kata tentang belanja organisasi kan, mungkin setiap bulan berbeza kan, tapi kita menganggarkan hampir samalah kan. Bagaimana tentang gaji dan sebagainya, hinggalah kita nampak tentang kelebihan, itu lebihannya itulah tentang keuntungan kan. Kalau kekurangan tu jadi rugi pula. Jadi itulah yang kita kena jangkakan. Begitu juga tentang penyata kewangan yang lain, akaun pengeluaran. Ini pun kita kena belajarlah dalam bentuk akaun, dan sekarang mudah kan, kita ada dalam bentuk Excel kan, ataupun sistem yang mudah untuk kita masukkan angka-angka untuk memudahkan pengiraan. Okey, dan yang terakhir sekali adalah ringkasan eksekutif dan laporan dokumen. Okey, kerana ringkasan eksekutif itu yang daripada awal tadi kan, tujuan, definisi, pandangan menyeluruh, ciri-ciri keperluan kewangan, kadar pertumbuhan, yang mana kita boleh rujuk pada buku teks, muka surat 200 tadi. Ini antara ringkasan eksekutif yang boleh disediakan oleh usahawan, yang mana pihak pembiaya ataupun sesiapa yang membaca kertas kerja ataupun rancangan perniagaan ini, dia akan baca kat ringkasan eksekutif sahaja. Terperincinya, dia akan lihat pada muka surat yang akan datang. Nanti kata setiap latar belakang, analisis pasaran. Okey. Jadi ringkasan eksekutif itulah gambaran keseluruhan rancangan perniagaan. Dan akhir sekali, itu jangan lupa, iaitu tentang lampiran dokumen. Okey, borang pendaftaran perniagaan, borang caruman perkeso, KUSP, sijil pengakuan pendaftaran perniagaan, lesen perniagaan, gambar produk dan gambar premis perniagaan. Baik. Okey. Itulah tentang kandungan ataupun komponen yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Banyak juga cikgu dia punya komponen-komponen tu cikgu Ya, betul. Okey, seterusnya cikgu, ada tak cikgu contoh soalan? Okey. Jadi dalam kita belajar ni nak menguatkan lagi ingatan ataupun kesan daripada pembelajaran kita, kita lihat contoh soalan contoh tentang yang boleh kita buat dalam kelas, iaitu tentang nyatakan ataupun berikan definisi rancangan perniagaan. Itu yang awal tadi yang saya dah nyatakan. Kemudian nyatakan 3 tujuan utama rancangan perniagaan. Dan yang ketiga, senaraikan 4 pihak berkepentingan terhadap rancangan perniagaan. Biasanya soalan ini, Din, di kertas 1, rancangan perniagaan dalam kertas pengajian keusahawanan, bahagian A. Soal jawapan dia ringkas saja tapi mendapat markah penuh dengan cara jawapan yang ringkas, padat dan tepat.
Okey, cuba agak-agak Din boleh cuba berikan definisi rancangan perniagaan. Definisi cikgu satu dokumen bertulis yang disediakan oleh usahawan untuk menggambarkan perancangan segala program aktiviti dan langkah bagi memulakan perniagaan yang diusahakan cikgu. Okey, bagus. Dapat 3 markah. Dapat 3 markah. Senang-senang dapat 3 markah. Okey, tujuan pula. 3 tujuan yang ringkas. Yang boleh sebab disebut nyatakan tu ringkas saja jawapan dia. Oh, jadi maksudnya kita tulis cikgu garis panduan hala tuju macam tu je. Okey. Lepas tu kita tulis alat untuk mengukur kecakapan. Ya, betul. Satu lagi rujukan dalam mengagihkan sumber cikgu. Oh ya, bagus. 3 markah juga. 3 markah. Ya, sebab ada 6 sana kan. Kita sebab di soalan dia nyatakan. Dia nyatakan jawapan dia ringkas. Kan, tapi tepatlah. Dia tak perlunya penerangan ataupun penjelasan. Okey, yang ketiga, cuba senaraikan 4 pihak berkepentingan terhadap rancangan perniagaan. 4 pihak, pekerja, usahawan, pembiaya, apa lagi satu cikgu satu lagi. pembekal, pelabur. Boleh, betul. Dapat 4 markah tu. Kalau 5 tu boleh lipat 5 markah tu. Bagus Adin. Okey, jadi ini contoh jawapan yang telah dinyatakan tadi tentang dokumen bertulis, okey, untuk gambarkan perancangan segala program dan bagi mulakan perniagaan dan boleh tambah usaha memajukannya. Okey. Dan seterusnya yang kedua tadi soalan 3 tujuan. Tentang garis panduan, rujukan, okey, dan mengagihkan sumber dan adanya dokumen sokongan untuk mohon dan mendapatkan pembiayaan. Okey, dan soalan ketiga tadi pihak yang berkepentingan, usahawan, pembiaya kewangan, bakal pelabur, okey, pembekal, pelanggan maupun pekerja. Ya, jadi 3 markah, 4 markah, 10 10 markah. markah. Okey, 10 markah lah untuk saya cikgu. Ya, betul. Okey, terima kasih Cikgu Hafiz dan 10 markah juga untuk murid-murid yang menjawab dengan betul di rumah. Kita kembali selepas ini terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada murid-murid yang cemerlang terus menonton Didik TV KPM untuk slot menengah atas mata pelajaran kita pada hari ini pengajian keusahawanan tingkatan 5 dan topik kita pada hari ini rancangan perniagaan dan kali ini Cikgu Hafiz nak ajar kita macam mana untuk menghasilkan salah satu komponen dalam rancangan perniagaan. Saya tak sabar dah ni. Mesti murid-murid pun tak sabar kan macam mana nak menghasilkannya tu. Saya serahkan kepada Cikgu Hafiz. Silakan Cikgu. Okey, baik Din. Kita cuba seterusnya iaitu tentang salah satu tugas kita menghasilkan salah satu komponen rancangan perniagaan. Yang tadi ada 8. Okey, latar belakang, analisis pasaran, rancangan organisasi, pengeluaran, pemasaran kewangan, aspek eksekutif dan lampiran dokumen. Okey, kita pilih satu saja, iaitu latar belakang. Okey, cuba Din buat untuk latar belakang. Yang mudah, kita kena ada nama perniagaan, lokasi, maklumat perhubungan, jenis bidang perniagaan dan pemilik biodata. Okey, cuba Din. Nama perniagaan saya cikgu Din Durian Enterprise cikgu. Din Durian Enterprise. Oh, memang minat durian lah ni. Saya memang minat durian. Tapi durian biasa cikgu. Saya nak campur durian tu dengan cheese nak buat jadi susu. Okey, memang pernah buat lah tu. Pernah rasa. Okey. Seterusnya, lokasi. Lokasi cikgu, saya sekarang ni tengah keliru sikit. Lokasi tu kita nak tulis lokasi kedai jualan kita ataupun lokasi kilang kita cikgu. Okey, boleh tulis dua-dua sekali. Lokasi kedai dan lokasi kilang lah. Supaya mudah kita lihat ataupun pembiaya ataupun sesiapa boleh lihat lokasi yang sebenar
main kedai pun ada, kilang pun ada. Okey, jadi kalau lokasi saya, contohnya lokasi kedai di Bandar Utama, Petaling Jaya, Selangor. Ya. Lokasi kilang cikgu jauh sikit. Ya. Dekat Bentong, Pahang. Okey, kampung lah tu. Kampung sebab nak ambil durian. Senang. Ya, betul. Memang itulah sebenarnya bila mana kita menyediakan macam perniagaan, bila kita letak lokasi itu ada kaitan tentang bahan mentah. Supaya bersesuaian. Okey, bagus. Seterusnya, maklumat perhubungan, mungkin letak nombor telefon dan email. Okey, kemudian mungkin sekarang mungkin ada yang guna fax lah kan. Tapi sekarang email lah banyak. Okey, yang ketiga. Cuba. Jenis bidang perniagaan. Saya baru-baru lagi mencuburi nak buat perniagaan ni cikgu. Milikan tunggal. Okey, milikan tunggal. Okey, bagus. Okey, kemudian bidang perniagaan ataupun tadi dah sebut tadilah, maknanya nama perniagaan tadi ada kaitan tentang bidang perniagaan iaitu jus minuman atau jus susu durian cheese cikgu. ya, okey. Maknanya nama tu dah related atau berkait tentang bidang perniagaan. Okey, dan yang keempat adalah pemilik atau biodata. Pemilik tu adalah Saya Din, sendiri cikgu nama Din, kemudian latar belakang lah. Maknanya kita kata biodata diri, alamat, tempat tinggal, kelulusan. Okey, seterusnya mungkin pengalaman, mungkin kursus-kursus pernah dihadiri dan berkaitan tentang usahawan ataupun mungkin perlu dihadiri pun boleh juga ditulis. Jadi macam mana cikgu? Lengkap tak jawapan-jawapan saya untuk latar belakang? Okey, kalau untuk latar belakang, ya, lengkap dan boleh dikira cemerlang. Alhamdulillah. Boleh saya buka syarikat enterprise tu cikgu. Ya, rumusan kita cikgu untuk hari ini. Silakan. Okey, rumusan kita pada hari ini kita telah mempelajari tentang definisi, okey, kemudian tujuan rancangan perniagaan disediakan, kemudian kepentingan penyediaan rancangan perniagaan kepada pihak-pihak tertentu, dan kita telah mempelajari 8 komponen dalam rancangan perniagaan dan kita telah selesai tadi menjawab soalan dan menghasilkan salah satu komponen rancangan perniagaan. Macam mana pula dengan prestasi murid iaitu saya pada hari ini cikgu? Itulah maknanya kita lihat cemerlang untuk Din pada hari ini. Dapat 10 markah yang latar belakang tadi pun cemerlang cikgu. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Macam mana pula cikgu kalau murid-murid di luar sana nak mendapatkan bahan rujukan dan sebagainya? Okey, murid boleh melayari ataupun melayari ke portal Delima. Okey, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini untuk pengajian keusahawanan tingkatan 5 memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana. Terima kasih lagi sekali Cikgu Hafiz. Banyak dah kita pelajari pada hari ini. Semoga murid-murid semua boleh skor dan dapat dah macam mana cita-cita nak menjadi seorang usahawan. Semoga berjumpa lagi di episod-episod seterusnya. Terus menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.